apabila anak muda menulis sejarah dan melakarkan sejarah untuk negara kita, bagi saya ini satu departure ataupun satu pembaharuan yang luar biasa. Kerana sebelum ini dalam pentadbiran yang lama, dia dictate the future of this country. Dia paksa rakyat swallow polisi dan dasar-dasarnya. Tidak ada engagement, tidak ada perbincangan, tidak ada rundingan. Kalau pengalaman kami di dalam parlimen, semua rang undang-undang yang dicadangkan oleh kerajaan itu tidak ada sebarang konsultasi ataupun perbincangan dengan the stakeholders. Termasuk Perhimpunan Aman yang sedang kita berdepan pada hari ini. Dia bulldoze, bawa parlimen, lulus dan dijadikan akta. Dan dia paksa rakyat menerima. Tetapi bagi kita, apabila kita melihat anak muda pada 12 Januari yang lalu melakar sejarah, mereka akan diktir dan menentukan hala tuju negara. Ini satu perkara yang menjamin masa depan yang lebih baik, insyaAllah. Namun bagi saya, kejayaan HKR ini tidak berhenti di situ. Tidak boleh kita ambil satu sikap yang complacent. Alhamdulillah kita telah berhimpun, balik, tidur. Tak ada masalah. Dia tidak akan menyelesaikan masalah. Kerana kita masih memerlukan rakyat untuk meneruskan usaha ini. Kerana bagi saya 12 Januari itu adalah detik permulaan reformasi yang sebenarnya. Kejayaan, Alhamdulillah, tetapi reformasi itu baru bermula untuk kita mencatat sejarah yang lebih baik. Sebab itu di dalam ikrar yang disebut tadi, kita ada 10 tuntutan yang melibatkan semua sektor masyarakat. Baik, apa yang menyebabkan rakyat yakin Pakatan ada keupayaan? Kita ada success story, sama ada di Selangor, di Pulau Pinang, Kelantan, Kedah, sebelum itu Perak. Dan sudah tentulah itu menjadi asas untuk rakyat melihat keupayaan kita. Kerana sebelum ini, mitos yang dibawa oleh UMNO ialah apa? Hanya UMNO yang boleh perintah, lain semua tak boleh perintah. Saya secara cynical disebut, di Singapura tak ada UMNO, di Indonesia tidak ada UMNO. Kalau sebelum ini kita menyinggung Indonesia kerana kepimpinannya yang rasuah, tidak ada satu sistem yang baik, sistemnya bobrok. Tetapi saudara kena ingat, khususnya anak-anak muda, hari ini kalau kita lihat masalah ekonomi Malaysia bergelumang dengan hutang negara yang amat membimbangkan. Dalam sesi yang lepas, Parlimen mengesahkan hutang negara pada hari ini 456 bilion ringgit, iaitu 54% daripada GDP. Indonesia dalam keadaan mereka bergelut dengan jumlah penduduk yang begitu ramai, sistem yang bobrok satu ketika dahulu. Tetapi yang penting, pimpinan itu ada political courage, ada moral courage, ada tekad, ada iktizam. Yang ini saudara Hisham sebut tadi. Walaupun kalau ada lagi masalah dalam kerajaan baru, tetapi beliau rasa selesa kalau ada tekad, ada iktizam, ada proses untuk membawa perubahan. Indonesia sekarang, hutang negaranya ialah 25% daripada GDP. Filipina 41% daripada KDNK. Malaysia 54% daripada KDNK. Saya nak ribat Perdana Menteri yang juga Menteri Keuangan dalam Perhimpunan Agung UMNO, dia pernah nyatakan dia lebih baik daripada saudara Anwar Ibrahim menjadi Menteri Keuangan. Serangan yang tidak mengejutkan. Tapi saya tidak mahu serang peribadi. Saya hanya ambil angka daripada Bank Negara. Datuk Seri Anwar meninggalkan kerajaan ataupun dipaksa tinggalkan kerajaan dan direhatkan di Sungai Buloh. Ketika itu hutang negara 89 bilion ringgit. Bila dia mengambil alih tahun 92, hutang negara lebih kurang 97-98 bilion ringgit. Dia menurun setiap tahun. Sebaik saja beliau direhatkan tahun 99, Tun Dr. Mahathir mengambil alih sebagai Menteri Keuangan, naik 114 bilion ringgit. Terus naik zaman Abdullah Badawi dalam keadaan dia paling baik, tak cakap banyak,
dia rehat saja. Naik sampai 250 bilion. Hari ini Perdana Menteri yang kononnya pengurusannya baik, cekap, pakar ekonomi, 456 bilion. How do you address these issues of national debt kalau tidak ada courage, tidak ada tekad dan tidak ada iltizam? Itu yang pertama. Yang terbaru, kita baca GFI report, Global Financial Integrity Report, yang membimbangkan. Malaysia hari ini dalam konteks outflow of illicit fund, pengaliran wang haram, Malaysia hebat, nombor 3 dalam dunia. Nombor 1 China, nombor 2 Mexico, Malaysia nombor 3. 2010 jumlah aliran wang keluar, wang haram, illicit fund yang keluar daripada Malaysia yang dilaporkan oleh GFI, Global Financial Integrity Report, bernilai 64.4 bilion US dollar. And sampai hari ini not a single statement by the Minister of Finance to defend this position ataupun untuk menangani masalah. How do you tolerate having this kind of leaders who has no courage to overcome the issues of rakyat? Sebab itu bagi saya proses penting. Tak apalah, Isya nak pilih jalan raya, kami nak pilih pilihan raya. Kita bertemu di Putrajaya. Tetapi sementara proses itu penting, tekad juga penting, iltizam juga penting. Indonesia, saya tak percaya masih bergelumang dengan masalah rasuah, salah guna kuasa. Tetapi presidennya ada tekad. Pengurusi SPR di Indonesia sekarang dalam penjara kerana menipu pilihan raya. Saya tidak mencadangkan sesuatu, tetapi seperti Hisham sebut tadi, kalau terus-menerus mengkhianati kedaulatan negara ini dengan memberikan kad pengenalan, memberikan hak pengundi, saya tidak menolak kemungkinan pemimpin seperti ini harus diirit ke muka pengadilan untuk berlaku adil. Amaran telah diberikan. Kita telah mengeluarkan banyak bukti. Saya dalam keadilan selaku pengarah pilihan raya, kita ada satu sistem yang disebut sistem menang pilihan raya, SISMED, di mana kita boleh kesan hantu-hantu yang dibawa oleh SPR. Rupanya ada 8 jenis hantu, bukan satu. Kalau dulu yang mati dihidupkan, dia pergi mengundi, termasuk arwah ayah saya. Dia meninggal tahun 99. Tapi tahun 2004 dia dibangkit, bangun, pergi pusat pembuangan undi, buang undi, balik ke kubur kampung Kelantan. Saya kesal kepada UMNO kerana berilah tahu ayah saya nak balik. Boleh tak saya jumpa? Tidak. Ini berlaku. Tetapi sekarang ada 7 lagi watak hantu. Ini terbukti. Contoh, rumah ibu saya, dia tinggal perseorangan setelah ayah saya meninggal di nombor 1I Kampung Kelangit Baru. Buka daftar pemilih sekarang, nombor 1I Kampung Kelangit Baru, ada 7 Cina, 4 India. Semangat satu Malaysia. Mulai besok ada satu lagi pengundi daripada Pakistan duduk dalam rumah. Faham tak tahu. Bagaimana ini berlaku? Saya bertemu dengan SPR, tanya bagaimana. Dia kata kadang rumah ni disewa kepada orang. Rumah ini diteroka tahun 1968, tak pernah sewa pada siapa pun. Suatu rumah ni nombor 1I, rumah yang pertama di Kampung Kelangit. Arwah ayah saya pesara tentera,
setelah berkhidmat di Singapura dalam British Army, balik ke Kampung Kelangit, terus ke tanah rumah yang pertama. Tak pernah kita sewa, tapi ada China, ada India, ada Pakistan dalam beberapa negara. Kemudian di Kampung Kelangit juga, ini bukan fitnah, ini fakta yang we abuse. Kampung Kelangit ini rumah perkampungan Melayu, kita boleh pergi lepas ini, rumah semua. Baik, apa yang berlaku dalam daftar pemilih SPR? Ada rumah alamat bersifat kondominium, tingkat 20, unit 15, blok A. Pergi sekarang, tak ada satu bangunan pun di Kampung Kelangit. Dan ada lebih 80 pengundi menggunakan sifat alamat tersebut. Saudara, kita boleh maafkan. Banyak lagi penyelewengan yang berlaku dalam daftar pemilih. Sekarang terbukti. Ya, dalam beberapa hari ini, saya tidak terkejut sebab kita sedia maklum. Tapi lihat, nama telah didedahkan, proses juga di mana berlaku, bagaimana pegawai kerajaan terima panggilan daripada Megat Jonet, orang kanan Dr. Mahathir, ambil nama-nama ini, masukkan dalam daftar pemilih, berikan kenalan, pasti mereka mengundi Barisan Nasional. And this process has been going on for decades. Maka sebab itu dalam tuntutan kita nak pilihan raya yang bersih dan adil. Mana boleh orang Bangla, orang Pakistan, orang Indonesia, orang Burma menentukan masa depan negara. Kalau mereka boleh mengundi, nanti dia boleh jadi ketua kampung, dia boleh jadi ketua jabatan. Akhirnya wakil rakyat kita, ahli parlimen Gombak besok, orang Pakistan. Tak boleh begini. Sebab itu saya bangga bila anak-anak muda yang akan menentukan masa depan negara bangun, bangkit, minta satu pilihan raya yang bersih. Dan ini sebenarnya keyakinan rakyat terhadap Pakatan Rakyat bahawa kita mengambil sikap dengar dengan semua civil society. Bukan keadilan yang menentukan masa depan negara, bukan PAS atau DAP. The future of this country should be dictated by the rakyat of this country. Khususnya anak-anak muda. Ayo bersama-sama bincang. Sebab itu kita nak engage dengan civil society. InsyaAllah kita menang. Di Syamkor kita akan jawab panggilan. Bukan jawab saja, kita akan bagi pas khas bila pun boleh masuk budaya. Kita mahu anak-anak muda diberikan ruang sepenuhnya. Ini nak bercakap pun tak boleh. Tengoklah macam di universiti UUM. Listen. Dia turun pula tu. Ini bukan negara bapa. Tapi saya agak sedikit bimbang kerana sebahagian besar anak-anak muda di dalam kampus itu memberikan tepukan yang gemuruh. Ini membimbangkan saya. Walaupun saya tak terkejut kerana UUM ini adalah kubu UMNO. Nordin Karninya situ, semua haprak semua di situ, yang tidak menyuburkan kebebasan akademik, tidak ada center of excellence. Sepatutnya universiti kita menjadi center of excellence untuk anak-anak kita. Kebebasan akademik. Saudara tengok, kita tanya dalam parlimen, kalau dulu di antara 400 universiti di dunia, Universiti Melaya dan satu dua universiti di Malaysia ini termasuk juga dalam kategori tersebut. The top 400 university. Pernah kita rank 171 gitu. Baru-baru ini terkeluar 400 universiti di dunia, tak ada satu pun universiti di Malaysia disenaraikan. Universiti Singapura masuk. Di Australia ada 20 universiti di Australia termasuk dalam golongan the top 400 universities di Malaysia. Di dunia. Malaysia tak masuk sebab Universiti Malaysia naik chancellornya terlalu hebat. Tak boleh kita ukur kehebatan mereka sampai tak masuk dalam kategori yang disenaraikan. Ini membimbangkan. Kemudian program itu saya dimaklumkan program Satu Malaysia. Swim ke apa? Kalau Women Satu Malaysia. Di mana konsep Satu Malaysia kalau kamu halau anak India ni keluar? Kita keluar. Kalau tak mau timur balik. Ini style UMNO dulu lah.
Kalau orang Cina, balik kawasan. Ini bukan negara kamu. Negara ini milik seluruh rakyat Malaysia yang ada hak di atas itu. Saya jawab ini sebab rakyat Malaysia sekarang ini yakin bahawa it is our conviction. In Pakatan Rakyat. It is not our political rhetoric. Bukan nak dapat undi ke tidak. It is our conviction bahawa negara ini adalah milik rakyat Malaysia. Kekayaan mesti disalurkan pada semua. Saudara Hasmi sebut DEP ditukar dengan agenda ekonomi Malaysia. It is not easy task. Bila Datuk Seri Anwar melontarkan agenda ekonomi Malaysia, ramai golongan profesional Melayu yang tampil marah kerana ini satu pengkhianatan. Kita mengambil masa hampir 2 tahun untuk yakinkan mereka. Sebab DEP ini yang untung bukan orang Melayu. Yang untung beberapa kerat Melayu, beberapa kerat Cina, beberapa kerat India. Satu Malaysia. Orang Melayu masih susah. Orang Cina di bandar masih susah. Orang India di estate masih susah. Dan kemiskinan, dia tak kenal warna kulit. Dalam Islam sendiri pun kemiskinan, yang warna coklat miskin, yang warna putih langsat tak miskin. Tak ada. Kemiskinan tak kenal batasan agama dan kaum. It is our duty sebagai kerajaan to protect the interest of all Malaysians. Sebab itu kita menganjurkan agenda ekonomi Malaysia di mana dasar ekonomi kita bukan berasaskan race tetapi berasaskan the needs of the people of Malaysia. Kalau itu